Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini hari paling gempar, paling gempak, paling bikin bergegar, paling bikin gerun. Paling digeruni, paling ditakuti Zahid. Zahid pada ketika ini memang sedang dalam kebingungan, sudah pasti. Selepas menteri-menteri, timbalan menteri dan orang-orang besar, pemimpin besar berpengaruh daripada UMNO Barisan Nasional digugurkan, sudah pasti ada kesan selepas beliau menggugurkan mereka ini. Selepas nama-nama besar ini digugurkan, sudah pasti ada kesan. Yang kita tahu, contohnya yang kita boleh nampak, yang paling simpel, yang kita nampak paling ketara adalah bilik gerakan ditutup, bendera dicabut. Lepas itu ada yang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin ini akan bertanding di parlimen yang sama tetapi atas tiket parti lain. Apa rancangan sebenarnya Zahid ini? Ada yang mengatakan bahwa Zahid ini berani. Zahid ini berani karena membuat strateginya begitu, sehingga kan hampir semua ataupun mungkin dalam 70% pemimpin-pemimpin calon untuk parlimen untuk Barisan Nasional UMNO diubah. Ramai yang tak puas hati. Calon yang mereka sokong, yang mereka ingin dicalonkan dalam parlimen, dalam satu parlimen itu tidak dicalonkan, tetapi dengan muka baharu yang masih mentah dan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam politik. Manakala mereka ini dipilih untuk menggantikan calon yang mereka suka. Hari ini pula terdapat satu berita yang pasti menggemparkan, pasti mengejutkan Zahid Hamidi dan kepada penonton semua. Jika Anda nak tahu, Anda perlu menonton video ini, jangan skip. Daripada agenda daily yang mengatakan Syahidan Kasim. Syahidan Kasim adalah salah satu pemimpin besar yang digugurkan UMNO. Syahidan Kasim, Syahidan pilih pertahan arau atas tiket Perikatan Nasional. Inilah dia paling hangat hari ini, isu paling hangat petang ini. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Syahidan Kasim yang digugurkan Barisan Nasional daripada senarai calon PRU ke-15 mengesahkan akan mempertahankan kerusi Parlimen Arau atas tiket Perikatan Nasional PN. Ini kalilah. Difahamkan pengumuman rasmi akan dilakukan di kompleks PAS Perlis Kangar malam ini. Ini kali pasti Zahid akan terkejut pada malam ini. Syahidan yang juga Ketua UMNO bahagian Arau berkata keputusan itu dibuat kerana melihat Perikatan Nasional boleh menjadi platform yang mampu menyatukan UMNO, PAS dan Bersatu. Saya akan bertanding atas satu parti yang berasaskan UMNO, PAS dan Bersatu yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Walaupun UMNO pun memperjuangkan agama, bangsa dan negara, namun ia kini dipimpin oleh seorang yang mengkhianati keputusan bahagian terutama di Arau. Dia mention terus dengan Presiden UMNO. Walaupun UMNO memperjuangkan agama, bangsa dan negara, namun ia kini dipimpin. Dipimpin bermaksud presiden lah. Pemimpinnya pada ketika ini, presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi, ia dipimpin oleh seorang yang mengkhianati keputusan bahagian terutama di Arau.
Jadi kalau perkiraan ini diambil untuk menjadi pemimpin, saya kira tak layaklah karena saya sudah menjadi pengarah pilihan raya sebanyak 5 kali dan kami tidak pernah ganggu bahagian masing-masing. Tetapi calon UMNO BN yang bertanding kali ini sangat menyedihkan apabila tiada satu senarai calon yang dikemukakan oleh bahagian dipilih, katanya kepada pemberita. Sebelum ini Datuk Rozabil Abdurrahman dicalonkan Barisan Nasional bagi Parlimen Arau, manakala Pakatan Harapan mencalonkan Fatin Amelina Fazli dari PKR. Dalam pada itu tuan-tuan dan puan, berita lain yang pasti menggemparkan tuan-tuan dan puan pada hari ini. Setelah ambil rembau, Tokmat kata Sungai Buloh kerusi selamat, Khairi. Setelah ambil kerusi Parlimen Rembau daripada penyandang Khairi Jamaluddin sejak 3 penggal lalu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Tokmat berkata Sungai Buloh adalah kerusi paling selamat bagi Menteri Kesehatan itu, yaitu KJ. Muhammad ataupun Tokmat yang juga timbalan pengurusi BN berkata kerusi itu adalah yang paling selamat kerana 70% majoriti pengundinya adalah Melayu. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh sesetengah orang, Sungai Buloh adalah kerusi yang sangat selamat untuk barisan. Saya yakin KJ akan menang di sana. Itu adalah kenyataan daripada Tokmat kepada pemberita ketika beliau ditemui selepas menyampaikan surat kebenaran kepada calon Barisan Nasional yang bertanding di kerusi parlimen di Negeri Sembilan di Wisma UMNO hari ini pada 3 November. Untuk rekod, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, pada PRU ke-14, calon PKR RC Varasa menang dengan majoriti 26.634 undian apabila memperoleh 43.631 undi berbanding calon PAS 16.997 undi, Barisan Nasional 16.681 dan PSM 642 undi. Tuan-tuan dan puan, selain daripada itu kita melihat nasib maafkan saya, Syaidan Kasim yang pada ketika ini juga sedang ingin menjadi calon, namun walaupun beliau digugurkan UMNO, beliau mempunyai satu inisiatif lain, yaitu beliau bertanding di parlimen yang sama tempat beliau sepatutnya bertanding sebagai calon Barisan Nasional. Namun hari ini beliau telah membuat kenyataan bahwa beliau akan bertanding di Arau tetapi atas tiket Perikatan Nasional sebab mempunyai asas yang sama dengan UMNO. Dalam pada itu, nasib No Omar PRU 15 pada PRU 15. Nasib No diketahui hari ini, kata sumber. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri No Omar yang masih belum diketahui nasibnya sama ada terselamat ataupun termasuk dalam senarai ahli parlimen Barisan Nasional yang digugurkan. Memetik laporan Malaysia Kini, sumber dalaman UMNO memberitahu No yang menyandang Parlimen Tanjung Karang sejak 6 penggal lalu masih mencuba nasib. Dengan memujuk pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, dikatakan Zaid akan membuat keputusan tersebut hari ini sama ada mengekalkan No ataupun menggantikannya dengan Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang Habibah Muhammad Yusof. Sumber yang rapat dengan pejabat Presiden UMNO mendakwa pada awalnya nama No memang tiada dalam senarai calon PRU 15. Adakah No Omar ini akan dikekalkan ataupun beliau akan digantikan dengan Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang Habibah Muhammad Yusof? No tengah cuba sedia upaya. Dia tengah cuba pujuk Zaid Hamidi agar dia dibenarkan mempertahankan Tanjung Karang. Itulah nasib beberapa pemimpin ataupun orang-orang besar dalam UMNO yang tidak diketahui ataupun bagi No Omar, malam ini adalah keputusan untuk beliau sama ada beliau digugurkan ataupun akan dikekalkan di Parlimen Tanjung Karang. Jadi tonton dan membantu teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya PRU 15.